Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita dalam slot Salam Seram episod yang ke-16. Alhamdulillah, aku dah berjaya masuk video yang ke-16 untuk projek 30 hari 30 video aku ni. Hai, tak sangka sungguh, dah separuh dah aku berjaya lengkapkan projek aku ni. Tiap hari konsisten buat video. Tapi semua tu takkan berjaya tanpa korang yang setia menonton video aku ni sampailah sekarang. Jadi kepada korang semua yang masih setia untuk menonton video aku ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Dan kalau korang terlupa untuk tekan butang subscribe ataupun belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe tu. Jadi pada hari ni, apakah kisah seram yang aku nak kongsikan kepada korang semua? Kisah seram kali ni kan, aku dapat daripada pengirim yang sama masa aku kongsikan kisah pasal hantu tak ada kepala, iaitu pengirim yang menggelarkan diri dia sebagai Atuk. Dia bukanlah Atuk yang memang dah ada cucu, cuma nama gelaran dia ialah Atuk. Kisah seram Atuk ni yang dia kongsikan kepada aku ni sebenarnya agak panjang lah kan, dan aku risau apa yang aku sampai ni ada part yang aku miss. Jadi kalaulah sepanjang penceritaan ni ada benda yang macam ada jalan cerita aku yang macam tersangkut-sangkut sikit tu, aku nak minta maaf awal-awal lah sebab aku cuba usaha untuk ingat sepenuhnya cerita yang disampaikan oleh Atuk ni. Atuk kata kisah seram yang dialami ni berlaku masa PKP lagi katanya, pada tahun 2021. Tapi pada waktu tu kita masih lagi boleh bergerak dalam radius 10 km macam tu lah. Maksudnya sekitar kita lah 10 km. Okey, di mana Atuk ni telah dibawa berkelah oleh kawan dia kat sebuah hutan yang terletak di daerah Sungai Perak. Tapi secara spesifiknya kat mana memang tak diberitahu lah. Biasanya kalau benda-benda macam ni orang tak bagi tahu lah spesifik lokasi kat mana, sebab kita tak nak kawasan tumpuan tu orang tak datang dah. Tapi sebenarnya lokasi tu sebenarnya bukan tumpuan orang ramai jugalah, tapi tempat tu cantik lah untuk orang berkelah. Dia sebuah kawasan hutan yang masih lagi belum diterokai walaupun berada di tepi jalan. Dan semasa Atuk bersama kawan-kawannya berada di kawasan hutan tersebut, telah berlaku sesuatu yang sangat menyeramkan lah, yang dilihat oleh Atuk sendiri. So kalau korang nak tahu apa yang berlaku, tunggu. Alright, so kisah seram ni aku mulakan dengan cerita di mana Atuk bersama-sama dengan kawan dia. Okey, aku ceritakan orang-orang yang akan terlibat dalam kisah seram ni. Okey, first kali dia Atuk dan kawan-kawan dia ni plan nak pergi bercuti lah. Bukan bercuti, berkelah kat sebuah kawasan hutan yang belum diterokai oleh ramai orang. Jadi kawasan tu boleh kata macam hutan yang masih dara lagi lah, sebab kat situ ada air terjun katanya. So dia Atuk ni dah plan dengan kawan dia. So yang pergi ke kawasan hutan tersebut ialah Atuk dan isteri dia. Okey, dah 2 orang. Lepas tu ada seorang kawan dia nama Iwan dan isteri dia. Okey, Iwan dan isteri dia. Lepas tu ada kawan Atuk ni iaitu Jo dan Mail. So sekarang dah ada 6 orang. Dan kata si Jo dan Mail ni juga dekat hutan tu ada lagi seorang kawan Jo dan Mail yang menunggu bernama Imran. Okay, so sebelum diorang ni nak berangkat ke kawasan hutan tersebut, Jo telah mengarahkan kepada si Atuk dan juga si Iwan ni untuk datang dulu ke sebuah kedai mamak pada pukul 7.30 pagi, sebab si Jo ni dia nak bagi taklimat sikit lah sebelum masuk ke kawasan hutan yang dikatakan masih dara tu lah. Okey, hutan dara ni maksudnya hutan yang belum lagi diterokai lah, bukan hutan yang banyak anak dara.
Nanti ada yang salah faham pula. So aku kena bagi tahu kat sini Jadi bila dia orang bertemu di kedai mamak tu, Joe pun memulakan taklimat dia. Joe pun mengatakan, okey, kawasan hutan yang kita nak pergi ni bukanlah kawasan hutan yang biasa-biasa. Dia adalah sebuah kawasan hutan yang belum pernah, kurang diterokai, tapi ada air terjun yang cantik lah kat situ. Joe juga cakap kepada dua orang perempuan yang ikut tu, iaitu isteri Atuk dan juga isteri Iwan, kalau tengah period sila bagi tahu awal-awal, jangan diamkan diri sebenarnya kalau orang period ni tak elok sebenarnya bawa pergi ke kawasan-kawasan yang macam tu, sebab dia boleh mengundang, orang kata apa, kedatangan benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab orang period ni emosi dia dalam keadaan yang tidak stabil lah. Tapi isteri Atuk nama Nur kata dia pun tak period. Isteri Iwan nama dia Linda, dia pun kata dia tak period okey lah. So Joe pun kata okey, tak apalah kalau dulu tak period. Dalam masa yang sama juga Joe cakap, kita pergi kawasan hutan yang bukan biasa-biasa ni, kalau boleh jaga mulut, jangan cakap benda yang bukan-bukan. Dan kedatangan kita ke sana tu bukanlah untuk tujuan honeymoon lah. Ini dia tujukan kepada Atuk dan Iwan lah. Maksudnya janganlah buat kerja-kerja yang berkaitan dengan honeymoon lah. Okay, so semua orang faham dengan taklimat yang disampaikan oleh Joe. Lebih kurang pukul 8 macam tu, dia orang pun bergeraklah ke kawasan hutan tersebut lah. Dan menurut si Atuk ni, dia kata daripada kedai mamak nak ke kawasan hutan tu ambil masa lebih kurang dalam 10-15 minit je. Maksudnya tak jauh sangat lokasi hutan yang ada air terjun tu. Okay, dan memang betul lah, walaupun kawasan hutan tu ada dekat tepi jalan utama, tapi rupa-rupanya dia orang kena trekking untuk masuk ke kawasan air terjun tu. Dan setibanya dia orang kat sana, dia orang jumpa dengan Imran lah. Kita jumpa dengan Imran. Okay, kehadiran Imran kat situ sebab Imran ni adalah orang yang sangat biasa dengan, orang kata apa, laluan hutan tersebut, especially laluan untuk sampai ke air terjun tu juga Dan Atuk pun ada bagi tahu yang dia dan juga Iwan sebenarnya bukanlah, orang kata apa, orang yang suka berkelah jarang-jarang Beza pula dengan si Joe, Mail dan juga Imran Dia orang ni memang kaki camping orang kata. So bila jumpa Imran kat situ, Imran pun kata okey, dia kata aku dah check dah laluan pergi ke air terjun tu, dan aku pun dah siap buat tanda dekat pokok-pokok yang menuju ke air terjun tersebut. So kalau korang tengok tanda tu, korang tengok tali yang aku dah ikat kat pokok kata si Imran tu. Dia kata kalau rasa macam tersesat jauh sikit ke ataupun terjarak jauh sikit ke daripada kumpulan pergerakan kita ni, boleh jerit nama aku ataupun nama Joe ataupun nama Mail, kata si Imran ni Okay, so dia orang pun dah keluarkan semua barang-barang daripada dalam kereta, dah bawa beg, dah bawa kemah apa semua. So dia orang pun memulakan perjalanan pergi ke air terjun tersebut. Dan jam pada ketika tu pun lebih kurang dalam pukul 8.30 macam tu Kira 8.30 pagi. So dia orang pun jalan masuk ke kawasan hutan tu untuk menuju ke lokasi air terjun. Okey, semasa dalam perjalanan, lebih kurang selepas 10 minit dia orang berjalan kat kawasan hutan tu, tiba-tiba isteri Iwan ni, iaitu Linda, dia bagi tahu kat Iwan yang dia rasa nak terkencing. So pada waktu tu Joe, Mail dan Imran ni macam saling berpandangan Joe, Mail dan Imran ni dia orang macam rapat So dia orang sebenarnya macam tak bersetuju lah untuk bagi si Linda ni untuk buang air kecil kencing sebenarnya tu. Aku cakap buang air kecil ni skema betul. Okay, tak setuju sebab kawasan hutan kan, bukan kita boleh kencing sesuka hati. Tapi Iwan cakap isteri dia dah memang nak rasa terkencing sangat. So Imran pun kata okey, kalau wife kau nak kencing,
Jangan kencing kat pokok besar, kencing kat kawasan yang berimbun. Berimbun tu macam bukan area pokok besar lah, senang cerita, kat kawasan semak-semak je lah, macam tu lah. Okay, so diorang ni pun bagilah si Iwan dengan Linda pergi kencing sambil ditemani oleh Mail lah, takut apa-apa jadi. Bukan ditemani, tak ada siapa-siapa teman pun, cuma dua orang tu je pergi, laki bini tu je pergi. Lepas tu yang lain tu duduk lah lepak kejap tunggu. Sementara si Iwan dengan bini dia pergi kencing tu, si Atuk ni tiba-tiba dia cakap kat si Jo, "Weh Jo, jauh lagi ke Jo kita nak sampai kat tempat tu? Sebab aku tengok cuaca macam dah nak mendung ni, padahal baru pukul 8.30 pagi macam tu." So Jo ni cakap dekat Atuk, "Kau ni ada ke cakap macam tu? Jangan lagi sampai lah ni awal pagi lagi, memanglah matahari tak terpacak, so kita tak nampak matahari. Lagipun kawasan ni kawasan hutan besar, pokok-pokok dia pun tengok tutup, sampai tutup ke atas tu kita tak nampak cahaya masuk." Gaya Jo jawab tu macam apa yang Atuk tu cakap macam sesuatu yang tak baik pula kan. Sedangkan dia cakap cuaca macam nak mendung je kan. Adakah itu petanda? Lebih kurang lah macam tu kan. Okay, so selepas beberapa ketika, kelihatan si Iwan dan isteri dia Linda pun datang semula ke tempat dia orang berkumpul tu. Cuma pada ketika tu Atuk macam perasan yang perangai Linda tu jadi lain macam sikit. Tiba-tiba Linda ni jadi macam kuat merungut. Sepanjang dia orang nak berjalan pergi ke air terjun tu, Linda ni asyik merungut, tak henti-henti. So benda tu menyebabkan macam dia perasan lah air muka Jo, air muka Mail, air muka Imran jadi menyampah dengan apa yang dibuat Linda. Tapi dia orang pun buat tak tahu je lah dan teruskan perjalanan. So selepas 10 minit dia orang sambung perjalanan, akhirnya dia orang sampailah ke lokasi air terjun tu lah. Dan kemudian Imran pun dia buat tanda-tanda untuk dia orang pacak kemah. So Imran pun cakap dekat Imran cakap dekat yang lain, dia cakap, "Okey, aku dengan Jo nak pergi cari kayu api. Mail, kau tolong yang lain untuk pasang kemah." Okay, so Jo dan Imran pergi cari kayu api. Mail, Atuk dan isteri dia, Iwan dan isteri dia pun pasang kemah lah. Diorang berlima pasang kemah. Tengah-tengah pasang kemah tu, Mail datang dekat si Atuk. Dia bagi tahu kat Atuk, dia bagi tahu kat Atuk, "Tok, aku sebenarnya kan tak berapa setuju lah untuk bawa korang ke sini. Sebab aku sendiri pun baru 2 kali masuk air ni, baru 2 kali je datang weh. Hutan ni memang tak ramai orang datang." Si Atuk bila dia dengar Mail cakap macam tu, dia cakap lah, "Kau bagi tahu aku sekarang pun buat apa? Patutnya kau bagi tahu awal-awal tadi. Ni kita dah ada kat sini dah pun kau bagi tahu kan. Tapi tak apa kan, buat macam mana, kita layan je lah apa yang ada kat sini. Pemandangan pun cantik, air terjun pun cantik. So layan je lah, nak buat macam mana kan." Okay, Mail pun nangguk je lah. Lepas tu Atuk ni cakap kat Mail, kau tengok Iwan tu. Iwan dengan Linda ni lepas daripada diorang pergi kencing tu, tiba-tiba diorang berjadi macam pendiam je. Pasal apa? Macam tak nak layan kita je. Lepas tu Mail bercakap dekat Atuk, "Alah, tak ada apa-apa lah tu, biasa lah laki bini aduh, tak apalah, tak kisahlah." So bila kemah pun dah siap pasang apa semua dan sebagainya, Iwan dan isteri dia Linda tu masuk je dalam kemah. Tinggallah Mail, Atuk dan juga isteri dia Nur kat luar kemah. Dan pada masa itulah si Jo dan Imran pun balik. Bila Jo dan Imran pun balik, dia kata, dah siap pasang semua okey lah, jom kita standby untuk masak pula. So dia pun standby nak untuk masak. Lepas tu Imran ni kata lah, okey, Nur dengan Linda boleh masak yang lain ni boleh tolong lah set up untuk api semua dan sebagainya. Tapi sebab masa tu Linda tak ada, Imran pun dia tanya lah, "Mana Linda kan?" So Nur kata, "Tak apalah, biar saya seorang je lah yang masak, tak ada hal lah. Linda tu mungkin penat tu, biarlah dia." Okey lah, tak ada apa. Cuma pada waktu tu Atuk perasan Imran dia macam merenung tajam dengan muka macam tak puas hati kat kemah
di mana Iwan dan isteri dia Linda berada. Lepas tu macam Atuk pun macam, kenapa pula dengan Imran ni kan, asal dia pandang tak puas hati kan, tapi lantak kan, kalau dia duk layan apa yang Imran tu rasa kan, tak happy pula dia dekat air terjun tu. So Nur pun set up makanan apa semua, dan set up buat makanan semua dan sebagainya. Yang lain tu pula buat api semua dan sebagainya. So bila makanan dah siap tu, dia orang pun makan lah bersama-sama. Cuma yang peliknya, Iwan dia keluar daripada kemah dia, ambil makanan dan masuk balik dalam kemah dia. Tak ada pun lepak dengan dia orang. Dan pada masa tu Joe, Mail dan Imran memang tengok macam tak puas hati lah dengan si Iwan tu. Lepas tu si Atuk ni pun, dia orang lepas makan tu, dia orang nak solat Zuhur dulu kan, dipanggil si Iwan tu, tapi Iwan tu pun tak menyahut apa-apa, just mendiamkan diri je. So pada masa tu Atuk pun macam pelik lah, kenapa pula member aku ni kan. Tak apalah. Dan lepas dia orang solat Zuhur, dia orang mandi sungai apa semua, main gitar lah apa semua. Biasalah main gitar, aktiviti biasa kat masa camping kan. Sepanjang dia orang buat aktiviti tu, Iwan dengan Linda ni memang tak keluar langsung daripada dia orang punya kemah tu. Sampai kan dia orang tengah nak buat untuk ready makan malam kan, dah sampai ke malam pun Iwan dengan Linda pun tak keluar juga. Dan berlarutan lah berdiorang, tapi yang lain ni masih lagi menyembang, have fun sesama diorang kan, sehinggalah pukul 1 pagi pada waktu tu. Pada pukul 1 pagi tu, si isteri Atuk ni dah terlena dah kat peha dia. So Atuk ni kejut lah, isteri dia cakap, jom lah mau masuk tidur. Tapi sebelum tu si Joe dah bagi tahu lah yang kita akan buat sentry lah. Sentry ni maksudnya nak pusing siapa yang akan jaga untuk kawal keadaan sekeliling lah. So Joe pun dia macam bagi pecah siap-siap lah. Okay, mula Joe dengan Mail, mula Joe dengan Atuk, lepas tu Mail dengan Imran. Tapi Imran dia kata, tak payah, biar aku je jaga sepanjang malam, korang je yang bergili-gili. So okey lah, semua macam setuju lah pada ketika tu. Dan si Atuk ni pun bawa lah isteri dia masuk ke dalam kemah untuk tidur. Dan kemudian Atuk ni keluar balik. Bila Atuk ni keluar balik daripada kemah ni, dia dengar perbualan 3 orang ni, Imran, Mail dan juga Imran, Mail dan juga Joe. Dan inilah detik-detik menyeramkan yang bakal dialami oleh Atuk. Dia dengar Imran cakap, okey, kalau kau ambil kayu yang aku dah orang kata apa, macam dah buang-buang ni, kulit-kulit dia tu jadi tombak. Kau dah apa ni, si Imran dengar Imran cakap kat Joe, okey, kau ambil tombak ni, kau standby kalau apa-apa jadi, okey. So benda tu didengari oleh si Atuk yang tengah datang selepas hantar isteri dia ke kemah. So Atuk ni macam blur. So Atuk pun tanya lah, apa benda ni, apa benda kau nak buat ni? Lepas tu dia cakap, relax tu, kau relax tu, kau sabar jap kau tunggu jap. So Atuk pun macam blur lah. Dan kemudian Joe dia ambil pasir, segenggam pasir, dan kemudian pasir tu dibaling ke arah kemah Iwan dan Linda. Elok je dia baling kat kemah si Linda dan Iwan tu. Kemah Linda dan Iwan tu jadi macam bergoncang, macam dua orang tu berlari dalam kemah tu. Lepas tu kemah tu stop, goncangan tu stop. Dan kemudian keluarlah bunyi ketawa mengilai. Bila Atuk dengar, Atuk terus tergamam. Kaki dia kereh kat situ. Dia berdiri, dia tergamam. Dan hati dia macam cakap, apa benda yang aku dengar ni? Dan kemudian tak semena-mena keluar satu lembaga berwarna putih, berambut panjang. Lepas tu Atuk kata muka dia macam bernanah-nanah lah apa, dengan mata warna merah pekat macam biji tomato katanya, terbang depan diorang 4 orang ni. Atuk memang tergamam gila lah. Tapi Imran, Joe, Mail masih steady. Imran dia siap boleh
berkomunikasi dengan lembaga warna putih muka bernanah tu. Dia cakap, "Oi, setan, mana kau sorok kawan-kawan aku?" Pada ketika tu Atuk cuma boleh dengar suara Imran je, tapi dia tak dengar jawapan balas daripada benda tu. Atuk cuma boleh nampak benda tu, tapi tak dengar suara benda tu bercakap ke apa. Tapi bunyi hilayan ketawa tu dia boleh dengar, percakapan tu dia tak dengar. So Atuk masa tu memang dia cuak gila, sebab kemah, sebab lembaga warna putih yang tengah terbang tu macam Pontianak lah, senang cerita kan. Pontianak tu dia tengah terbang betul-betul dekat dengan kemah bini dia. Dia nak pergi kemah bini dia pun dia macam tak boleh nak gerak badan dia, sebab dia memang terkaku, tergamam kat situ, dan dia risau keselamatan wife dia. So Atuk ni dia tak nak tengok benda tu, dia tutup mata. Dia tutup mata dengan harapan benda tu berakhir dengan segera. Dan kemudian tanpa dia tak sedar berapa lama dah berlalu, tiba-tiba Joe goncangkan bahu dia. Sebab dia tak tahu apa yang berlaku, apa yang si Joe buat, Mail buat, Imran buat. Tapi bila dia sedar, dia tahu Joe tengah gegarkan bahu dia. Tok, dia dah pergi tu, dia dah pergi. Masa tu barulah Atuk buka mata. Bila Atuk buka mata, terus muka dia jadi merah, dia jadi marah. Lepas tu dia macam mencekak collar Joe ni. "Weh, apa kau dah buat? Apa kau dah buat dekat Linda dengan Wan weh? Apa kau dah buat? Apa kau dah buat?" Masa tu Joe tak terus bagi jawapan. Mail dengan Imran datang, terus tenangkan Atuk. Dia cakap kat Imran cakap kat Atuk, "Okay Tok, kau dengan wife kau pergi cepat kemas barang apa semua dan sebagainya. Kita kena pergi malam ni juga. Malam ni juga kita kena pergi cari Iwan. Kita kena pergi cari Iwan." So si Atuk pun walaupun dalam keadaan marah ni dan tak tahu apa sebenarnya yang jadi, dia patuh dan akurah dengan arahan Imran. So dia masuk balik kemah, dia kejut wife dia, walaupun wife dia tengah mamai, bertanya-tanya kenapa kena pindah sekarang, kenapa kena pergi sekarang semua dan sebagainya. Atuk cakap kat wife dia, tak apa, nanti itu kita cerita, yang penting sekarang jangan banyak tanya, jom kita dah nak balik dah sekarang juga. So diorang pun semua dah kemas barang, dan diorang pun nak balik lah ke tempat di mana diorang parking kereta lah. Dan diorang juga ada misi untuk mencari Iwan dan Linda. So sebenarnya yang diorang nampak sepanjang siang tu, benda tu bukan Iwan dan Linda yang sebenarnya. Benda tu adalah Pontianak yang duk terbang-terbang tu tadi kan. So masa diorang sampai kat lokasi di mana Iwan dan Linda tu kencing, diorang nampak Iwan dan Linda tengah terbaring atas tanah, pingsan. So diorang pun tak buat apa-apa pun pada waktu tu, just angkat Iwan dan Linda, papah lah, tak angkat papah, dan bawa dia pergi ke kereta lah. Sampai kat kawasan kereta diorang, Imran pun dia baca sesuatu kat air. Okay, baca sesuatu, ada 2 gelas air, bacalah ayat apa benda kan. Okay, satu air, bekas air tu dia bagi dekat Atuk. Dia kata, "Atuk, ni kau basuh kat muka, kau sapu kat muka Iwan." Satu lagi bekas air dia bagi kat Linda. "Okay Linda, ni kau sapu dekat muka Linda lah, kat Nur, isteri Atuk. Okay Nur, kau ambil air ni, kau sapu kat muka Linda." So bila sapu je kat muka Iwan dengan Linda, masa sapu kat muka Iwan tersedar, tapi blur. Aku kat mana? Aku kat mana ni? Dan bila Nur sapu kat muka Linda terus menjerit, mengacau, menangis-nangis semua dan sebagainya. So Nur lah yang tenangkan Linda. Alright. Pada masa tu Imran bercakap, "Okay semua, kita masuk kereta dulu, kita balik dulu. Apa-apa nak cerita itu kemudian. Jom kita balik dulu." So diorang pun decide untuk balik rumah Iwan lah. Dan diorang decide untuk bermalam je kat rumah Iwan. So sampai kat rumah Iwan tu, Nur pun teman Linda untuk tidur, sebab Linda masih lagi dalam keadaan yang tak stabil. Dan yang geng-geng lelaki ni pun teman si Iwan ni lah. Maksudnya diorang berada dekat berkumpul bersama-sama lah, tak membiarkan Iwan ni berseorangan. Dan keesokan paginya,
barulah si Imran ni buka cerita lah. Sebenarnya dia kata dia dah sedar lepas si Iwan dan Linda tu balik daripada kencing, yang hadir semula tu bukan Iwan dan Linda. Cuma dia tak boleh bertindak pada masa tu lah, sebab merisaukan keselamatan yang lain lah. Dan Imran pun dia cakap lah, sebenarnya ada benda yang dirahsiakan oleh Linda, dan Imran minta Iwan cerita lah apa sebenarnya yang benar-benar berlaku. So Iwan pun cerita lah apa sebenarnya yang dah berlaku. Iwan kata bila isteri dia Linda nak pergi kencing, pada masa tu lah Linda baru cakap yang dia sebenarnya period. Dan bila Linda dah settle kencing tu, Iwan dengan Linda pun nak balik ke tempat asal tu. Bila diorang berjalan ke tempat di mana yang geng-geng lain tu berkumpul, dia tak jumpa. Memang dia tak jumpa. Sampai diorang siap bergaduh-gaduh, tak jumpa lokasi tu. Ada yang cakap jangan ikut jalan sini, ikut jalan sana, semua dan sebagainya. Dan kemudian masa tengah bergaduh tu, diorang terdengar bunyi gamelan. So diorang pun follow lah bunyi gamelan tu. Follow tengok bunyi gamelan tu cuma membawa diorang ke tempat di mana diorang kencing tadi. So diorang pun terpinga-pinga apa benda sebenarnya yang terjadi dia. Dan pada waktu tu lah muncul lembaga yang sama, Pontianak lah, Pontianak yang sama, yang kata apa, yang dilawan, ditentang oleh Imran yang menyamar sebagai Iwan dan Linda tu. Dan bila Iwan dan Linda nampak Pontianak tu, diorang berdua tu memang terus jatuh pingsan lah. Dan pada waktu tu lah Pontianak tu mengambil kesempatan untuk menyamar menjadi Iwan dan Linda. So sejak kejadian tu, Iwan dan juga Atuk memang tak pernah camping dah lah lepas tu, sebab benda tu seakan-akan menjadi trauma dan fobia kepada dia orang berdua lah. Sebab ya gila insiden kau pengsan tengah hutan, kau hilang, tak jumpa jalan balik semua dan sebagainya. Lepas tu kau nampak lah lembaga putih rambut panjang seakan-akan Pontianak. Mana tak trauma dan juga fobia. So nampak cerita ni memang panjang gila weh. Dah nak dekat 30 minit aku bercerita, sedar tak sedar je. Entah korang dengar sampai habis ke tidak, tapi kalau korang setia dengar sampai habis, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. So terima kasih kepada Atuk sebab sudi share cerita ni dengan aku. Okay, dan cerita ni juga kita boleh ambil pengajaran lah. Kalau orang perempuan tu tengah period, elakkanlah pergi ke kawasan-kawasan hutan yang kata apa, hutan yang masih dara ni lah. Kalau macam air terjun yang popular tu aku rasa tak ada hal sangat, tapi kawasan yang biasanya masih lagi dara ni memang dia dihuni oleh banyak benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. So setakat tu saja video aku, kisah seram aku untuk slot Salam Seram episod ke-16. Kita jumpa lagi esok dalam episod yang ke-17, InsyaAllah. Assalamualaikum.